Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey murid-murid, boleh tengok muka surat 56. Kita bincangkan soalan-soalan yang ada dalam celik minda. Di buku teks ni mungkin ada soalan ni yang murid dah buat, dipilih oleh guru-guru anda ataupun tak dipilih. Tak apa, kita buat sama-sama, kita bincangkan sama-sama. Boleh? Boleh? Okey, jom kita mulakan. Kita ambil soalan yang pertama ni. Okey, ini dia pola nombor yang diberi. Apa soalan dia tu? Dia kata apa? Tak, cikgu pun dah berat dah slow lah. Okey, ya. Ya. Okey. Baik. Okey, jom kita tengok ni. Okey, Wan menulis pola nombor pada papan putih. Apakah nombor ketujuh pada pola nombor itu? Macam mana kita nak cari ni? Ini sangat senang lah. Apa yang kita boleh tengok pada dia punya nilai tempat dia? Apa yang berubah? Nilai tempat mana yang boleh kita nampak ubah? Kita tengok daripada nilai tempat yang paling kecil. Sapu, rari, puri, rari ya. So, mana yang berubah? Nilai tempat apa tu? Ribu yang berubah So dia tambah berapa tu? 8 tambah berapa jadi 9? 1000. Tambah 1000, bukan 8 tambah jauh jadi 9 8 tambah 8000 tambah berapa jadi 9000. So dia naik berapa tu? 1000, 9 tambah 1000 maka dia jadi 10,000, betul? Betul? Betul. Jadi sekarang dia tanya nombor yang apakah nombor yang ketujuh? Murid-murid, soalan ni soalan senang, betul? Betul. Murid-murid, cikgu saya ambil pesan daripada awal sebelum kita ada peperiksaan besar pada hujung tahun, mungkin tahun depan bulan 1 atau bulan 2 ataupun hujung tahun ni, soalan-soalan yang akan dikeluarkan oleh KPM, bank soalan seperti yang diberitahu tu, tahun 6 akan ada peperiksaan. Soalan senang inilah murid akan cuai. Kenapa? Sebab ianya terlalu senang, murid akan ambil mudah. Dia akan jadi tercuai lah. Nombor jawapan yang diberi A, B, C, D ke ataupun secara tulisan kena jawab soalan secara bentuk jalan kerja ke, murid akan ambil sambil lewa sebab soalan ni senang je. Jadi cikgu nak pesan, soalan mudah ke, soalan susah ke, take seriously. Okay? Ambil dengan ambil berat lah, peka lah. So kalau soalan nombor 7 jadi berapa? Dia akan jadi apa? Ni baru 3 kali kan? Betul? Kalau sampai ni, dia akan jadi berapa? Tambah lagi 1000. 6 juta 12,000, betul? Betul. Tambah lagi 1000. 6 juta 13,000. Tambah lagi 1 juta 6 juta 14,000 35,1, betul? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Dah berapa dah? Dah berapa dah ni? 6. So ini tambah kat sini lah tu tambah 1000. Okey, lepas tu tambah lagi 1000 kat sini. Dah berapa ni kita lompat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah tambah berapa ni? 6,000, betul? Betul. Dia nak berapa? Yang Ketujuh. Yang ketujuh. So kita kena tambah lagi 1,000, betul? So dia jadi berapa? Sorry. 6 juta 15,351. Boleh? Boleh. Okey, so ini jawapan dia lah. 6 juta. Nombor yang ketujuh adalah 6 juta 15,351. Boleh? Boleh? Ini soalan mudah saja. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Sedia? Sedia. Murid-murid boleh yang ni, kalau cikgu rasa biasa soalan awal-awal ni macam sekolah cikgu, kita pilih soalan ni, betul? So sekarang ni kita bincangkan dan kita dapatkan baliklah ingatan semula sebagai mengulang semula lah ni. Okey, yang berikut adalah 8 kad nombor. Mary diminta untuk mencari beza antara nombor gubahan paling besar dan nombor perdana yang paling kecil. Okey, kat sini ada nombor. So dia kata nombor gubahan paling besar. Mana nombor gubahan yang paling besar? Dekat sini. Pertama sekali kita asingkan nombor perdana NP. Betul? Betul.
Okey, yang kedua nombor gubahan NG. Okey, nombor perdana kat sini apa nombor perdana yang kat sini? Apa nombor-nombor perdana yang ada kat sini ni? Cuba buka buku teks awak, ada tak nombor perdana? Ada 25 nombor perdana. Daripada nombor 1 sampai 100 tu, ada 25 nombor perdana. Cuba tengok kalau terlupa. Nombor perdana kat boleh hafal lah. So kat dekat dalam list ni, yang mana nombor perdana? Bagi tahu cikgu. Cepat. Ngantuk pula. Semua mam ni. Okey, cepat sebutkan nombor mana nombor perdana? Ain, Patricia, Syifa, Kasarah, Putri, Aiman, Fauzan, 47. Aminah. 47 nombor perdana, betul? Betul. Lagi? Boleh buka buku teks, tak ada masalah, jangan takut. Buka buku teks tu, selak. Jadi murid-murid 83. Selak buku teks tu. Buku teks tu adalah sumber rujukan kita. Macam awak sekolah agama, betul tak? Kalau setiap kali nak pergi sekolah agama, awak akan buka buku teks hafal, betul tak? Contohlah maksud dia, ada maksud daripada segi bahasa, maksud daripada segi istilah, betul tak? Sekolah agamanya buku teks, ada kan? Betul. Kan? Awak mesti buka buku teks lah, hafal kan? Yang benda ni maksud daripada segi bahasa, yang ni maksud daripada segi istilah. Istilah panjang sikit, betul tak? Betul. Sekolah agama, cikgu masih ingat lagi. Jadi kita makan buku teks. Kenapa buku teks sekolah agama kita rujuk betul-betul kalau tiap kali nak periksa? Tapi buku teks sekolah rendah ni kita tak rapat dengan dia. Sebenarnya bila kita selalu buka buku teks, so kita akan ingat, muka surat ni ada tajuk nombor perdana. So dia akan terbayang-bayang dalam otak kita. So rajin buka buku teks juga. Sama juga konsep dia belajar juga, tujuan dia rujukan dan belajar. Okey. So 83 apa lagi nombor dia? Tengok kat buku teks awak ada tak nombor perdana? 73. Ada tak? Ada kan? Ada kan? Ada. Senarai. Okey, 70? 3. 73. Okey, lagi ada tak nombor perdana lagi kat sini? 79. 79 nombor perdana. Okey, nombor gubahan pula. Apa nombor gubahan? 90. 90 lagi? 96. 96 lagi? 36. 36, betul. 36 nombor perdana sebab nombor gubahan sebab 4 darab 9 36. Maksudnya 36 boleh bagi dengan 4, boleh bagi dengan 9. Okey lagi? Lagi? 97. 97 bahagi dengan berapa? Adakah 97 nombor gubahan? 97 nombor apa? Perdana. Nombor perdana. Okey, nombor gubahan ada lagi tak nombor gubahan? 97 dah, 47 dah, 36 dah, 73 dah, 79 dah, 90, 96. Betul? Semua dah 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Confirm ini nombor perdana dengan nombor gubahan ni. Dah betul, confirm. Sama tak dalam buku teks nombor perdana awak ni? Sama. Okey, ini adalah nombor perdana. Okey, so sekarang jawapan A yang pertama. Apakah jawapan Mary? Nombor gubahan dengan nombor perdana paling kecil. Man, Aiman, beza. Operasi apa kalau nak cari beza ni? Aiman? Ya. Nak cari beza operasi apa? Mencari beza. Mary diminta mencari beza. Kalau beza ni operasi apa? Mencari beza. Cikgu Saimi ada RM10, Aiman ada RM4. Berapa beza duit kita? Operasi apa beza tu? Operasi Perbezaan. Berapa perbezaan? Operasi apa? Man, beza man. Darjah satu punya perkataan beza man. Darjah satu beza tu. Cikgu Saimi ada RM10, Aiman ada RM4. Berapa beza duit kita? Beza duit kita RM6. Jadi operasi apa tu? tolak. Operasi tolak. So, nombor gubahan paling besar apa nombor gubahan paling besar? Nombor 96. 6. Sorry, 90. 96. So 96 tolak dengan nombor perdana paling kecil. 47. 47. So 96 tolak 47 berapa? Congak?
49. Ah, 49. Okey, boleh? Boleh. Okey, Boleh. kemudian dia kata jawapan 49 ni adakah nombor perdana atau nombor gubahan? Nombor Cuba tengok buku gubahan. teks awak. NG atau NP? NG. NG. Dalam nombor perdana 49 tak ada Dalam senarai itu tak ada Tak ada. Tak ada. Betul, confirm. Okey, 49. Sifir berapa ada 49? 7 darab 7, betul tak? Betul. Maksudnya 49 ni boleh bahagi dengan 7. Kalau 40 bagi 7 akan dapat nombor lain. So ini adalah nombor gubahan. Bolehlah jawab macam ni, tak ada masalah. Cikgu faham jawapan awak. Okey, boleh? Okey, jom kita pergi seterusnya. Nombor 3, soalan nombor 3 boleh? Boleh. Cikgu saya dah tak larat lah cikgu. Pagi dah sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Malam ni saya tengok cikgu punya kira je boleh cikgu? Boleh. Ini kelas ni bukan kena bayar pun kan. Kelas ni adalah kelas untuk awak daripada cikgu Suhaimi. Memang cikgu Suhaimi nak buat untuk awak. Okey? Jadi cikgu faham kalau awak penat pun. Jadi kalau sekejap lepas ni, kalau sekarang ni awak ada kerja sekolah, nak buat kerja sekolah, awak tak nak masuk kelas cikgu Suhaimi pun tak apa, jangan risau. Cikgu Suhaimi rakam benda ni. Nanti cikgu Suhaimi masukkan kat YouTube cikgu, awak boleh ulang kaji, dengar. Okey? Kalau ada kerja sekolah, nak buat kerja sekolah, boleh buat kerja sekolah. Tapi cikgu yakin ni geng-geng ni semua dah siap kerja sekolah, betul tak? Betul. Ke ada yang tak siap lagi? Malas nak buat kerja sekolah. Dengar cikgu Suhaimi bebel lagi best. Kan? Kan ada yang tak siap kerja sekolah. Lepas ni baru nak buat. Lepas ni dah ngantuk pula Syifa. Aduh. Kalau ada kerja sekolah, nak buat kerja sekolah, kena buat dululah. Ni kelas ni memang cikgu santai-santai saja. Ke awak mengira juga bersama cikgu? Kira. Apa kira? Tahniah. Cikgu ucapkan tahniah. Tak kira pun cikgu ucap tahniah. Okey, sebab mendengar. Sekurang-kurangnya dengar, tengok macam mana jalan kira, dapat juga ilmu. Kalaupun tak dapat sekalipun, Allah akan bagi nanti. Kenapa? Sebab masa kita dalam kelas ilmu ni, Allah hantar malaikat dia buka sayap. Tak kira apa kelas ilmu, semua ilmu Allah atau bumi ni semua ilmu Allah. Bila kita mendengar ilmu, malaikat memang datang buka sayap dia. Itu memang yang selalu ustaz sebut kita dalam majlis ilmu kan. Malaikat buka sayap kan. Okey. Pengeluar vaksin COVID-19 telah mengedarkan 47.10 juta dos vaksin ke negara X. Negara Y pula menerima 1.06 juta dos vaksin kurang daripada negara X. Berapakah jumlah vaksin yang diedarkan oleh pengeluar vaksin COVID-19 itu? Okey, yang ini kalau soalan macam ini kita boleh buat macam mana? Kita buat macam ini. Kita buat penyataan. Okey, negara X dia kata apa? Dapat berapa? 47 per 10 juta, betul? Betul. Okey, negara Y pula. Negara Y, dia kata apa tu? 1.06 juta kurang daripada negara X. Negara X. Kita senaraikan ni. Okey, cikgu nak tanya, adakah ini bilangan 1.06 juta bilangan sebenar untuk negara Y? Tak. Ini yang kita selalu jumpa, kurang daripada, lebih daripada, betul tak? Selalu kita jumpa soalan ni, betul tak? Betul. Kalau dulu sebelum ni mesti kita ingat Y dapat 1.06 juta lah, betul tak? Sebelum ni, betul tak? Tapi bila kita jumpa berulang-ulang kali, dia akan guna lebih daripada, kurang daripada, dan kita pun dah buat latihan banyak kali, kita dah tahu dah. Ini adalah bukan bilangan sebenar dia. Kita kena cari. Kalau kurang ni operasi apa nak kena buat? Tolak. Kita kena tolakkan. Tolakkan apa? Dengan Y ni. Dengan X ni kita tolakkan dengan 1.06 juta. Tapi kedua-dua nombor ini sekarang dalam bentuk apa? Pecahan dengan perpuluhan. Satu pecahan campur, lagi satu Perpuluhan. perpuluhan. Okey, yang perpuluhan ni tak payah darab sejuta. Kita tukar terus boleh tak? Cikgu dah ajar gitu. Satu ni satu apa? 1 juta. Sifar 6. Lepas tu dekat rumah ribu ni mesti ada berapa nombor? Mesti ada 3 nombor. So kalau nombor seterusnya tak ada, kita letak apa? Sifar. Okey, lepas tu dekat rumah Sapura ni tak ada nombor, mesti ada berapa digit?
3. Okey, apa nombor dia? Sifar. Cukup? Tak. Belum. Tak, satu. Lagi satu. Kita boleh tukar terus. Inilah nombor dia. 1.06 juta ialah sama dengan 1,60,000. Tapi yang tak belum tak tukar lagi yang mana yang ni? Betul tak? Betul. So 47 per 10 juta nak buat macam mana? Darab. Harap tambah. Darab tambah. Okey, darab tambah. 10 darab 4, 40. 4 darab 7. 47. 47 per 10 darab 1 juta. 1 juta. 1 juta per Satu. 1. Okey, ini kita boleh masukkan. Kalau sifar atas dengan sifar bawah masuk. Okey, 1 darab 1 bawah. 1. Murid-murid, kalau dia per 1 kita nak tulis juga ke? Tak Tak payah. payah, dia akan dapat nilai ni. Okey, so sekarang 47 darab dengan 1. Nak buat bentuk lazim ke kalau darab dengan nombor macam ni? 1 sifar ni. Tak payah. Tak payah, salin nombor 47. Sifar ada berapa tu? 5. 1, 2, 3. Tulis balik 5. 1, 2, 3, 4, 5. So jadi berapa tu? Kita tengok balik. 1, 2, 3. Satu rumah. 1, 2, 3. Satu rumah. So jadi berapa tu? 4, 700. Lepas tu sifar. Ni berapa nombor dia ni? 4 juta 700. Ni rumah apa ni? 1,000. Jadi 4,700,000. Yang belakang ni nak baca macam mana? Sifar puluh, sifar ratus, sifar sah. Tak payah baca. Apalah cikgu Suhaimi ni. Kita dah darjah 6, cikgu ni cakap dengan kita macam budak darjah kosong pula. Saja. 4,700,000. 700,000. Dah siap dah? Dah siap belum? Belum. Jadi murid-murid 4,700,000 ni adalah ni dia. 4,700,000. Dah siap belum kerja kita? Belum. Yang kita kira ni tak ada kena-mengena lagi dengan soalan. Kita nak tukar jadi nombor bulat. Okey, so sekarang macam sebelum kita nak selesaikan soalan. Okey, soalan tanya apa ni? Jumlah vaksin yang dikeluarkan oleh negara X itu. So sebelum kita nak cari jumlah, kalau jumlah operasi apa guys? Tambah. Kita kena tambahkan. Ini kita kena tambahkan, betul? Betul tak? Kita kena tambahkan. Tapi bolehkah kita tambahkan terus? Tak, sebab Kenapa tak boleh? Y kurang daripada Y tu bukan yang sebenar. So macam mana nak cari yang Y? Apa kita kena buat? negara X. Tolak. 4,700,000 tolak dengan 1,60,000. 1,60,000. Kenapa kena tolak? Sebab negara Y kurang terima kurang daripada negara X. Berapa dia kurang? 1,60,000. Okey, tolakkan sekarang dapat berapa? Tolakkan untuk cikgu sekarang dapat berapa? Dapat berapa? Tolakkan sekarang. Dah tolak belum? Siapa dah dapat? Berapa Putri? Ojan, berapa Ojan? 3,700,000. 3 juta? 640,000. 3 juta? 3,640,000. 3,640,000. So, siapakah 3,640,000 ni? Negara Y punya. So, sekarang barulah boleh kita tambahkan. Inilah jumlah yang dikeluarkan pengeluar vaksin untuk kedua-dua buah negara. Melintang pula. Okey. Tak kena pula dia. Okey, so sifar 4, 7 tambah 6, 13 tambah 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8. So berapa jumlah sebenar yang dikeluarkan? 8,340,000. Boleh murid-murid? Boleh. So yang kat sini apa yang kita kena jaga-jaga? Ini dia ni. Nampak tak ni? Kurang daripada. Kita jumpa lagi ayat macam ni, kurang daripada. So ingatlah. Okey, terus ingat. Kalau lepas jumpa soalan ada kurang daripada, lebih daripada, kena hati-hati. Dia bukan nilai sebenar. Kita kena cari nilai dia dulu. Boleh? Boleh. Okey, jom kita tengok pula soalan nombor 4. Soalan terakhir kita.
Selepas ni cikgu nak buat kelas tahun 5 Cikgu akan buat kelas tahun 5 selepas ni. Siapa-siapa yang free nak join lagi sebagai ulang kaji, cikgu alu-alukan link, cikgu akan hantar dalam grup Telegram dan grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu untuk sekolah cikgu Saimi je lah grup Telegram tu untuk daripada sekolah-sekolah luar lah. Cikgu saya tahun 6 nak join boleh? Boleh, tak ada masalah. Tahun 5 tu pun awak kena memang dah belajar, memang kena ingat balik semula. Nak join tak ada masalah. Tapi cikgu saya tak larat, saya nak rehat. Cikgu kerja sekolah pun ada lagi. Saya nak buat kerja sekolah sambil tidur cikgu. Boleh nak buat kerja sekolah sambil tidur. Cikgu alu-alukan. Cikgu saya ni macam mana ni buat kerja sekolah sambil tidur? Cikgu saya ni pernah buat dulu. Cubalah. Ain pernah buat Ain? Tak pernah dibuat lagi cikgu. Tak pernah cuba lah. Cikgu pernah buat dulu buat kerja sekolah sambil tidur. InsyaAllah. Tidur pun dapat, kerja sekolah pun dapat. Jangan risau. Cuba. Syarikat percetakan ABZ telah mencetak sifar plus sifar 63 juta buah buku. Semua buku itu dimasukkan sama banyak. Okey, mula-mula dia cetak yang ni kata-kata maklumat penting. Pasal naklah warna hitam sama pula. Kita ambil warna ni. Kita ambil warna hijau Betul. Lepas tu dia kata apa? Semua buku itu dimasukkan sama banyak. Itu situasi apa tu bila kata masuk sama banyak tu? Dimasukkan sama banyak, diberi sama banyak. Operasi apa tu dalam kepala otak kita? Sama banyak, ada perkataan sama banyak. Darjah 2, darjah 1 dulu awak belajar dulu tu sepatutnya tu. Menunjukkan kepada apa dia? Bahagi. Bahagi ni kita garis kata kunci kita gariskan pula dengan warna kuning. Betul tak? Warna kuning. Warna biru. Oh salah Okey, syarikat itu menghantar 4 buah kotak ke kedai buku Alma. Lepas tu dia kata dia hantar 4 buah kotak tersebut tadi tu kepada kedai buku Alma. Berapakah ni soalan ni yang dia nak suruh kita cari. Dia kata apa? Berapa bilangan buku yang kedai Alma dapat? Itu persoalan dia. Maka jika itu persoalan dia, jom kita tolong dia. Kita cari, boleh? So, langkah pertama apa yang kita kena buat? Ayat matematik. Mula-mula dia kata apa? Dia cetak sifar 63 juta buku, betul? Betul. Yang ini dicetak banyak-banyak ni. Daripada yang dicetak banyak-banyak ni, apa dia buat buku-buku ini? Dia masukkan sama banyak. Ke 90. Dia masukkan sama banyak. Situasi apa tu? Bahagi. Dia bahagikan kepada sama banyak kepada 90 kotak. 90 kotak. Ini adalah ayat matematik yang pertama kita kena selesaikan. Kenapa? Sebab bila kita bahagi dengan 90, kita akan dapat apa ni? Bilangan untuk apa ni? Bilangan untuk tak cantik kotak cikgu. Kita akan dapat apa dia? Bilangan yang ada dalam untuk satu kotak. Betul tak? Okey, tapi cikgu ini kan nombor perpuluhan. Peninglah saya cikgu nak buat. Jangan risau. Kita tukar kepada apa dia? Nombor bulat. Tak payah darab sejuta lagi. Nak lompat tu. Cikgu cakap dah tak payah buat yang tu. Terus tengok ni. Kalau sifar yang depan ni apa? Sifar juta, betul? Ini keluarga apa? Tiga digit ni? Ribu. Lagi lepas tu belakang dia mesti ada rapusa, betul? Betul. Okey, kalau tak ada nombor maksudnya letak apa rapusa dia? Ra dia berapa? Sifar, pu dia puluh, sifar, sa dia pun sifar. So, yang depan ni tak ada function. So sama dengan berapa sebenarnya tu? 63,000. 63,000 bahagi dengan 90. Okey, tolong cikgu, 63,000 bagi 90 sama dengan berapa? 63,000 sama bagi 90 sama dengan berapa? Berapakah ia? Sama dengan berapakah ia? Dah dapat? 700. Sama dengan berapa? Okey, cikgu gunakan bomo cikgu sebab cikgu tak gerti nak kira bentuk lazim. Cikgu cek 63,000 bahagi 90. Ya, betul. Jawapannya berapa? 700. Saja cikgu tekan kalkulator tu biar awak puas hati. Bestnya jadi cikgu. Boleh pakai kalkulator. Jadilah cikgu nanti. Kan? Okey.
Tak apa nak jadi cikgu, boleh je. Jadi cikgu nanti boleh gunakan kalkulator saja. Cikgu nak tunjukkan pada murid dia, murid kira dengan manual. Jawapan cikgu guna kalkulator samalah dengan jawapan saya kira. Okey, saya kira guna manual. Pun cepat. Cikgu saya boleh dapat dulu daripada cikgu saya kira guna kalkulator. Okey. So jangan malas untuk mengira. Okey. Pengiraan yang anda buat tu sebenarnya anda dah mampu dah dapatkan jawapan. Apa yang nak dilatih? Nak latih diri kita mengira secara manual menggunakan metode lazim dengan pantas dan tepat. Okey, itu perlukan latihan hari-hari. So dah dapat 700. 700 ni untuk apa? Satu Kotak. Kotak. Okey, lepas tu dia kata apa dia? Kotak ini sebanyak berapa? 4. Sebanyak 4. Apa dia kena buat tu? Darab. Darab. Kenapa? Sebab 4 kotak ni dihantar kedai buku Alma. So kita buat 700 darab 4. So 4 darab sifar-sifar, 4 darab sifar-sifar, 4 darab 7. 28. 28. So berapa kedai buku Alma dapat semua sekali? 28,000. 2.800. 2,800 naskah buku dia dapat, buah buku. Boleh murid-murid? Boleh. Okey. Kita ambil lagi satu soalan dah boleh? Soalan Boleh. kelima boleh? Sebab yang tahun 5 tu start pukul 8.45. Masih awal lagi ni. Satu soalan lagi lah Boleh. nanti 8.45 nanti cikgu hantar link baru. Lepas ni cikgu nak minum air. Kakak cikgu macam kering pula Semai. Okey, syarikat elektronik Karim. Alamak, 2 berapa tadi? 27 27 per 10 Betul tak? 20. 27 per 10 Syarikat elektronik Karim telah menghantar 27 per 10 juta fon telinga kepada pemborong A dan 6 buah kotak berisi fon telinga kepada Burung B. fon B. Setiap kotak mempunyai 0.009 juta fon telinga. Berapakah jumlah fon telinga yang dihantar oleh pemborong A dan pemborong B? Okey. A berapa pemborong A? Berapa pemborong A hantar? Syarikat elektronik Karim telah menghantar 27 per 10 juta. dihantar oleh pemborong pula. Pemborong A terima berapa? Terima berapa? 27 per 10 juta. Karim yang hantar bukan pemborong yang hantar. Pemborong terima. Okey, pemborong A terima berapa? 27 per 10 juta, betul? Okey, manakala pemborong B 6 buah. dapat 6 buah kotak. Lepas tu dia kata satu kotak tu Mempunyai sifar perpuluhan sifar 9. satu kotak. Setiap ini maksudnya apa? Satu kotak. Jadi satu kotak kalau ada 6 kotak. Ya. Jangan abang tengah ajar kakak dengan abang kejap lagi Jadi abang pergi depan, dia pergi depan dulu. Okey, 6 buah kotak darabkan dengan sifar perpuluhan sifar 9 juta. Kenapa cikgu darabkan? Sebab sifar perpuluhan sifar 9 juta ni ada kakak nampak tu, ada kakak tu tengah belajar. Tak boleh ni, tak boleh ni. Pergi kat abang. Mana abang? Abang Haji mana? Pergi kat abang Haji tengok Didi dulu. Okey, 6 buah kotak darab dengan sifar perpuluhan sifar 9 juta. Kenapa kita darabkan? Sebab nak dapat jumlah untuk pemborong B, betul? Betul. Faham tak cikgu darab kenapa? Okey, sekarang yang ini sifar 49 juta ni sama dengan berapa? Jom kita tukar jadi nombor bulat. Sifar ni sifar juta, rumah juta. Sifar 9 ni rumah ribu. Sifar. So cikgu dah cakap kalau sifar yang depan ni dia tak function. So sama dengan berapa tu? 9,000. 9,000. Jadi kita boleh buat 9,000 kita darabkan dengan 6 supaya kita dapat berapakah yang pemborong B. Cool. Okey, so dapat berapa B? Bila 9,000 darab 6? Berapa? 9 darab 6 54. So pemborong B dapat berapa? Dia punya semua sekali 54,000. 54,000. Sekarang kita dah boleh tambahkan dengan
2, 7 per 10. Alah cikgu, 2, 7 per 10 tu nombor ni lah cikgu. Apa lagi macam biasa lah. 2, 7 per 10 darab 1 juta. Betul? Betul. Per dengan 1. Sifar boleh potong. Potong 1, potong 1. 1 per 1 sama dengan 1 lah. Okey. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Belum ni lagi lah kita. Apa dia? Darab tambah. Lupa pula. Okey, darab tambah dulu. Okey, darab tambah. 10 darab 2, 20. 20 tambah 7. 27 per 10. So, 27 per 10 darabkan dengan Sejuta. 1 juta. Boleh potong. Sifar sini 1, sifar 1. So, 1 per 1. 1 lah. 27 darab 100,000. Sama dengan salin balik saja. 2, 7. Sifar. Sifar. Dia akan jadi apa tu? 2 juta 700,000, betul? Betul. Per 1. 2 juta 700,000 sama dengan 2 juta 700,000 lah. Bila per dengan 1 sebenarnya dia adalah nombor asal. So apa yang kita kena buat sekarang pula ni? So pemborong A ni dapat apa? 2,700,000, betul tak? Betul. So kita dah dapat dah. So sekarang kita kena buat apa? Dia kata apa soalan tu? Soalan minta apa? Ingat soalan mesti ada kat ujung murid-murid. Berapakah jumlah yang dihantar kepada okey, pemborong A berapa dihantar? 2,700,000 cikgu. Pemborong B berapa dihantar? 54,000. Aiman, Fauzan, ni yang kena hati-hati. Nilai tempat mesti ikut. Okey, sifat. Nilai tempat mesti ikut Kena ikut nilai tempat bila kita nak tambah. Okay, sifat tambah 4. Sifat tambah 5. 2, 7 tak ada apa-apa, gedebus. 2 pun tak ada apa-apa. So berapa yang dihantar Pak Karim? Syarikat Al-Azim Pak Karim ni kepada pemborong A dan B? 2,754,000. Itulah jawapan dia. Murid-murid pernah tak murid-murid nampak tanda koma antara juta dengan rumah ribu dengan rumah sapura ni? Pernah nampak tak? Kalau murid-murid nampak tanda koma tu jangan cemas, jangan takut lah. Bukan baca dia, bukan tanda koma tu macam baca bahasa Melayu 2,754,000. Tak ada. Dia nak bahagikan, nampakkan kedudukan nilai tempat itu. Okey, rumah juta, rumah ribu tu 754,000. Sapura yang belakang tu. Okey, Rapusa tu lah. Okey. Tak ada masalah kalau letak koma pun tak ada masalah. Tak letak pun lagi bagus. Okey, tak ada masalah juga. Boleh jelas semua murid? Boleh. Sadaqallahul azim. Okey, kita jumpa dalam kelas seterusnya. Nanti kita bincangkan lagi yang seterusnya nombor 6 pula. Dan seterusnya. Lagi banyak kita buat perbincangan, lagi banyak pengalaman yang kita dapat masukkan dalam otak kita. Okey, pengalaman itu perlu banyak supaya pemikiran otak kita akan jadi sentiasa mengajak diri kita untuk berfikir. Yang itu cikgu nak latih daripada sekarang. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa pada hari esok. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye.